apa? Maafkan saya. Okey, dia ada choke. Dekat choke ni, live tadi daripada Swiss dia akan masuk ke choke. Choke ni, barang kita tu dia ada 2 terminal je dekat choke. Okey, nak tunjuk choke ke? Ni choke. Kesian pula kalau kita, sebab ni target dia kat rumah kalau rosak dah tahu dah. Ni choke. Ni yang sebiji seketul ni dalam lampu ni. Okey, kalau tuan-tuan balik rumah tengok kalau rosak lampu kita, apa kita nak ganti? Kita ganti lampu. Tak boleh ganti lampu, mungkin kita ganti starter. Starter yang kat sini. Ni, starter ni yang selalu kita ganti ni kan. Banyaknya kita ganti starter lah. Starter ni harga berapa? Harga ni kalau cerita harga cerita harga memang dia antara, kalau dulu 70 sen boleh dapat. Sekarang ni antara RM1 ke RM2.5 kan. Tapi kalau orang elektrik yang datang, orang elektrik yang memang betul buat kerja, dia jadilah harga termasuk dengan upah. Jangan cakap alah tukar barang RM2 ambil upah sampai RM20. Itulah harga yang kita bayar untuk tenaga. Tadi cerita tenaga watt. Jadi kita nak cerita kita bayar tu sebab kita menggunakan pakai tenaga orang. Upah kerja dia mungkin RM20, mungkin RM30. Barang ni mungkin RM2 kan. Jadi sekarang ni kalau dah tahu, kalau kat rumah rosak starter, tukarlah sendiri. Cuma perlulah ada. Yang pertama pun kenapa? Yakin dulu. Ada keyakinan tinggi boleh buat. Sebab nak naik tangga, lampu mana? Duduk kat bawah. Duduk kat lantai ni lampu perhiasannya dekat kolam kan. Tu duduk kat lantai. Okey. Jadi untuk ganti lampu pernah floor, ada kesoalan? Kalau ada boleh bagi tahu saya. Apa maksud MCCB? Aman Nazri Apa maksud MCCB? Jauh soalan ni. MCCB molded case circuit breaker. Kenapa dia tanya pasal MCCB? Aman Nazri, share dan share. Okey, baik, terima kasih atas perkongsian Mas Linda Amiruddin. Okey, kita sambung balik. Dia dah jadi 530 viewer kita yang bersama-sama dengan live kita. Meningkat lagi jadi 540 sebab saya on 2 ni. Dekat sini saya punya komputer untuk tengok komen-komen FB. Okey, supaya saya boleh bersama-sama selari dengan kehendak tuan-tuan tu. Bertanya saya jawab. Okey, kita balik semula dekat sini. Lampu pernah floor tadi. Jadi dekat rumah kita kalau rosak, di antara benda-benda yang rosak biasanya tiup ni lah. Tiup ni lampu ni tadi. Okey, lampu ni tadi. Jadi tiup ni kalau terbakar, macam mana nak tahu dia terbakar? Dekat hujung ni biasanya dia hitam. Kan? Kadang dia menyala tapi dia dah tak ngam dah. Fosfor kadang-kadang kat sini dah tak ada. Biasa bila dia terbakar tu fosfor kat sini tak ada. Sebab tu cahaya dia tak keluar dah. Okey, sebab tadi kita tengok yang mula-mula sebut fosfor tu untuk apa? Dia bagi cahaya mampat kan. Dia kata kat situ tadi kan. Okey. Jadi dekat sini bila kat rumah kalau ada lampu tak menyala mula-mula sekali. Mula-mula biasanya kita akan cek apa? Kita cek dua perkara ni. Sama ada starter, starter yang saya tunjuk tadi ni, yang saya cerita harga RM1 ke RM2 ni kan. Ni starter. Sama ada kita tukar starter ataupun kita tukar bulb dia tu. Tiup lampu. Kita tukar dua perkara ni. Kalau memang tak elok juga, kalau confident, bolehlah buat. Tapi better, lebih baik panggil orang yang berkompeten. Orang yang betul-betul mahir, orang yang betul-betul dalam bidang dia, panggillah untuk tukar barang. Memanglah kita kata lampu satu set berapa je. Sekarang ni lagi pula dia ada teknologi lagi kan. Dah tak pakai lampu pernah floor yang biasa ni yang ada fosfor. Tadi saya ingat siapa Puan Ira Puteri ke tanya dia kan. Okey. Kita sekarang pakai lampu LED. Tapi ni saya nak tunjuk tadi. Tadi tunjuk gambar je kan. Gambar ni, cik saya tak faham lah cik ni. Nah, saya bagi gambar dia. Yang ini cok. Dekat rumah kita ada cok. Ada soalan lagi ke? Kalau lampu tiba-tiba tak menyala, kena tengok cok atau starter. Lampu tiba-tiba tak menyala tengok switch dulu takut tiba-tiba ada orang off switch. Kan? Kita tengok switch dulu. Kalau terus panjat tengok lampu kan, tengok-tengok rupanya switch yang tak on. Kita bukan tahu. Kadang-kadang kita masuk toilet kan, kita masuk, suami datang, tolong offkan lampu. Sengaja je kan, bergurau dan mesra. Jadi itulah, kalau lampu tak menyala tiba-tiba ni, kita kena tengok. Sebenarnya, gurauan, saya bergurau. Okey, sebenarnya bila kita nak cek lampu kalau rosak kat rumah kita, banyak benda yang kita nak cek. Ni antara gambar-gambar saya boleh share kan. Dekat rumah kita ada barang-barang ni. Lampu pernah floor kita ada starter, kita ada choke, kita ada capacitor. Okey, saya bagi dua contoh gambar ni. Kalau tuan-tuan boleh nampak, rumah kita kadang-kadang ada capacitor, kadang-kadang tak ada capacitor. Kenapa ada kadang-kadang cik ini spek kerja. Capacitor untuk apa? Capacitor ni dia membantu permulaan untuk lampu tu menyala. Sebab lampu pernah floor ni Kalimantan ni dia memerlukan satu tenaga yang cukup kuat, yang cukup stabil, voltan yang cukup baik untuk dia menyala. Dia perlukan yang tu. Jadi sebab tu dia ada choke.
cok ni dia nak pencekik, dia dah tarik buat tinggi-tinggi, dia akan hantar balik ke lampu. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, bila hantar ke lampu, ini tadi cerita lampu kita ada 2 pin. Tapi pin ni jangan salah, dia sambung kepada lamp holder. Ni ada holder dia, holder kat sini. Ujung lampu ada holder. Okey, jadi lampu tu dia akan masuk ke dalam holder. Kemudian kalau tuan-tuan nampak, tuan-tuan puan-puan nampak, ni live tadi saya cerita, dia ada switch lah. Ni gambar ni ada switch. Okey, live daripada switch pergi kepada cok. Keluar daripada cok, dia pergi kepada holder. Jangan pergi cucuk dekat pin. Kalau cucuk dekat pin ni tak jadi. Cucuk dekat pin lampu ni tak jadi. Tapi kalau nak buat juga kena ikat lah. Tapi bahaya. Jangan buat. Pakai holder. Kena pakai holder. Jadi live masuk pergi dekat cok, keluar daripada cok pergi kepada pemegang lampu. Dia keluar daripada pemegang lampu, dia akan pergi ke starter. Starter ni macam mana nak buat wiring ni? Bila kita beli barang, sebenarnya set tu dah siap dah. Cuma kita tinggal masukkan sahaja. Okey. Jarang lampu dia datang. Lampu ni memang asing lah. Tapi dia punya set ada cok tu dengan starter dengan holder. Biasanya benda tu semua dah siap bersambung wire. Tinggal kita nak klip masuk je. Dia klip direct masuk je. Dia klip, dia terus lekat lah. Itu untuk holder ni. Holder ni dia klip je, dia masuk. Tapi wire biasanya dah bersambung di antara cok, starter dan juga cok, starter dan juga holder. Okey, ni dekat rumah. Okey. Boleh insya-Allah. Terima kasih atas perkongsian. Okey, baik. Jelas penjelasan insya-Allah. Lepas ni saya boleh cuba gantikan lampu rosak. Betul-betul boleh ganti lampu rosak. Wafi Iman Aisyah. Tu dia. Dari mana ni tak sempat nak tekan profil. Kejap kita tengok sikit profil. Wafi Iman Aisyah. Oh, ini macam belah-belah Kuala Pilah Bahau ni agaknya ni. Okey. Okey, baik. Aman Nazri tadi saya dah jawab. Ira Putri saya dah jawab. Baik. Sambung lagi. Okey, kalau dekat rumah, kapasitor ni kadang ada, kadang tak ada. Nak cerita sebab apa kapasitor ni saya dah sebut tadi, dia membantu permulaan dan menyala. Yang kedua, kalau cerita kerja-kerja dengan spek JKR, buat kerja dengan spek JKR mesti kena ada kapasitor. Tu cerita lain lah, cerita lain. Okey, ni kalau dekat rumah Okey, ni saya bagi gambaran yang lebih lagi. Live masuk, pergi kepada switch. Live ni daripada mana? MCB yang kita cerita tadi, MCB. Dekat ni kotak fuse kat rumah awak, tuan-tuan, puan-puan, ada kotak fuse, ada MCB. Dia pergi kepada MCB, masuk kepada switch, keluar daripada switch pergi ke cok. Ni cok Yang ni tuan-tuan nampak dekat atas shieling lah. Lampu penaflow biasa kat atas shieling kan. Switch ni dekat dinding. Jadi kabel ni tuan-tuan nampak ni dekat dinding, yang ni dalam lampu. Okey, dekat shieling. Mana laluannya? Ada yang lalu dalam dinding, ada lalu atas shieling. Okey. Yang kita nak repair dekat atas je, nak tukar cok ke, nak tukar. Yang penting nak buat kerja, offkan dulu. Sama ada offkan switch ataupun offkan MCB ni MCB kena offkan. Okey, saya memang letak whiteboard dekat belakang sebab saya nak tulis sikit. Sebab kejap lagi ada orang nak tanya tu, saya nak jawab juga tu kan. Tak, saya teka je sebab saya nak share ada satu benda. Okey. Seterusnya, jangan takut tuan-tuan slide saya tak banyak, ada 12 je. 12 sekarang dah slide ke-8. Okey. Ni yang saya cerita tadi, ada lamp holder. Lamp holder ni macam-macam. Kalau tuan-tuan tengok ni, dia direct ni. Lamp holder pump terus ke ni boleh cocok terus ke soket. Apa benda ni biasa orang pakai ni lampu tidur lah. Lampu tidur. Okey, ni cerita tadi. Lamp holder lampu penaflow. Lampu penaflow tadi, lamp holder dia macam ni. Okey, bawah dia. Cocok dekat bawah ni ada 2 lubang untuk masukkan wire. Tapi wire tu kita tak cabut lah. Memang datang daripada kilang, memang dia dah bersambung. Kalau tak bersambung, tuan-tuan cucuk je. Ada 2 wire. Macam mana nak cucuk cik? Cucuk yang tadi tu. Kan tadi kita dah tunjuk gambar. Ni cucuk kat sini. Ni holder satu, keluaran holder. Dia pergi ke starter. Ni kalau tak cucuk lagi lah. Okey, starter ni pun sama, ada holder. Okey. Okey, ni dekat lampu kita lah. Jadi kalau rosak, boleh tukar ni. Ni sebenarnya boleh tukar. Kadang-kadang ni pecah ni. Ni pecah. Ni dah lama-lama dia reput kan. Dia reput, dia pecah. Ni boleh tukar. Ni berapa je, berapa sen je. Bukan kata bila lampu kita tercabut je dari sini terus ganti baru. Tak, kita boleh tukar satu-satu barang. Okey, ni pemegang lampu pendaflow. Yang ni pemegang lampu pijar tadi, lampu filament Okey, kita tengok seterusnya. Nah, sekarang orang tak pakai, orang banyak nak tukar. Tak nak pakai dah lampu pendaflow yang biasa ni tadi. Pendaflow biasa. Tadi saya ingat Puan Ira pun ada tanya. Puan Ira Putri kan. Bagus pendedahan ini, Azma Hayati. Terima kasih. Okey. Okey, dekat rumah kalau puan-puan
nak ganti lampu. Sekarang ni lampu pernah floor yang memang ada fosfor ni. Lampu dalam dia adanya cok, adanya macam-macam kan ada dalam tu. Ada cok, ada starter. Nah, saya nak ajar tuan-tuan puan-puan, bila lampu tak menyala, tuan-tuan puan-puan boleh pergi kedai. Beli je lampu yang baru ni, tiup baru, LED. Macam gambar saya tu, LED. LED tadi saya dah tunjuk, lampunya bukan tuan-tuan pergi beli ada sebatang macam ni tapi bila pergi kedai, lampu tu dalam tiup lah. Lampu ni, LED ni duduk dalam tiup. Okay. Jadi tuan-tuan boleh ganti lampu LED. Macam mana nak buat? Bila tuan-tuan ganti lampu LED, balik lampu penafloh. Jangan beli yang pelik-pelik. Kalau macam ni, pin dekat tepi kan. Beli yang macam ni lah. Yang pin dekat ujung. Rumah kita kan penaflohnya pin dekat tepi. Okey. Ni nak cerita, nak tunjuk. Lampu LED, kalau ganti lampu LED, dah terlajak. Saya nak tunjuk gambar. Belum habis lagi. Sabar. Ni lampu LED Kalau tuan-tuan beli lampu LED di rumah kita, gantikan dia. Macam mana nak ganti? Cucuk terus, buang je. Gambar yang lebih jelas saya tunjuk dekat sini. Sekejap. Ni. Kalau tuan-tuan beli lampu LED, ini tak payah cabut. Yang ini tuan-tuan cabut. Buang je starter. Lepas tu gantilah tiup baru. Tak payah tukar apa pun. Okay. Ni biar. Perumah tu pun biar. Pergi kedai beli lampu LED. Lampu LED, macam-macam kedai ada. Saya tak boleh sebut lah. Kan saya sebutkan promote. Kalau orang sokong tak apa, buatnya orang kecam. Kan? Saya sebut nama-nama kedai kan, kena kecam. Saya takut. Kalau saya promote kan, tak berbayar pula kan. Tapi tak apa. Tuan-tuan pergi kedai, cakap je nak tiup lampu penafloh LED. Bila LED, ini tak pakai dia tak pakai starter. Starter dah tak pakai, buang je. Lampu LED, kenapa tak pakai starter? Sebab dia litar dia macam ni. Kita tengok litar lampu LED. Ni dia. Tu dia. Ni lampu LED. LED, dia cocok dekat satu kaki je. Ni live dia masuk, dia cocok kat kaki. Lepas tu neutral masuk kat kaki sebelah. Jadi kalau ikutkan, kaki yang sebelah sini tadi adanya starter, adanya cok kan. Ni dah abaikan, buang je. Okay, bukan maksud saya buang tu cabut buang. Tak payah buang lah. Buang starter tadi je. Boleh dapat tak saya punya perkongsian ni saya harap yang ni bermanfaat ni. Sebab ramai tak tahu. Ramai tak tahu cara nak ganti lampu penafloh biasa pergi kepada LED. Syarat dia satu ni buang starter. Ni ramai tak tahu. Kadang-kadang bila kita tak tahu, saya takut kita kena tipu sebenarnya. Kan, macam saya dah share hari ni, kalau tuan-tuan tahu nak ganti lampu, lampu saya ni nyala dia tak cerah, saya nak terang lagi. Ganti LED. Lampu LED biasanya dia lagi terang. Lampu penafloh biasa yang pendek 20 watt. Lampu penafloh biasa yang pendek ni 20 watt. Tapi kalau lampu LED, lampu panjang tu 20 watt. Ni cerita jimat tenaga tadi. Lampu panjang 20 watt. Kalau lampu penafloh biasa yang pendek 20 watt. Tu jimat tenaga. Dia punya terang lagi, kecerahan dia tinggi. Faham. Okey. Maksudnya starter tu kita tak payah guna lah ya. Ya betul. Okey, starter tadi kita buang, cabut. Jadi tak perlu pakai starter. Jadi kat sini kosong lah. Gambar ni dia akan hilang yang ni. Hilanglah yang hijau ni. Hilang. Dia jadi macam mana? Dia jadilah macam ini. Okey, dia jadi macam ni. Ni. Dia jadi macam ni lah. Okey. Lampu pula, tuan-tuan kena tengok. Kadang-kadang ada cok kat rumah kita yang cok elektronik. Elektronik dia special sikit. Lampu cok elektronik, tiup dia sama penafloh yang biasa. Dia bukan LED kalau tiup elektronik, kalau cok elektronik, saya rasa dia tak boleh masuk dengan LED. Saya tak test pula lagi. Setakat yang saya tahu, cok elektronik tak boleh masuk dengan tiup lampu LED. Sebab cok elektronik dia ada ni, ada 4 pula kaki yang keluar. Okey. Ni lampu LED biasa. Okey, ni kalau cok elektronik. Tuan-tuan tengok, biasa tadi saya tunjuk cok. Ni cok yang mula-mula saya tunjuk tadi. Cok ni ada 2 terminal je. Saya tukar, kita bagi zoom cantik sikit. Okey. Okey, ni cok biasa. Salah tangan. Ni. Ni dia ada 2 terminal je. Satu masuk, satu keluar. Okey, satu masuk, satu keluar. Yang ni ni kalau cok yang biasa. Okey, magnetik. Tapi kalau dia elektronik cok, dia ada 4 pula terminal keluar.
Dia ada 4 kat sini. 2 pergi tiup sebelah kiri, 2 pergi tiup pin sebelah kanan. Dia pergi pin sebelah kiri dan juga kanan. Kalau yang ini saya rasa tak boleh tukar kepada LED tak boleh tukar LED. Okey. Ni dah slide ke 11. Dah nak masuk slide ke 12. 12 ni dah nak penghujung kan. Okey. Saya takut ada orang pergi kedai dia kata, "Okey, you mau TL T12 ke T8 ke T5 ke?" Okey. Lampu penaflor ni dia ada beberapa jenis, orang coding kan. Dia pengeluar dia kodekan lampu tu sebagai T, ada TL, T12, T8, T5. TL tu apa? Tube luminescent. Dia ada yang kata tube lamp, lampu tabung. Lampu penerang berbentuk tabung kan, tube luminescent ataupun tube lamp, lampu tabung. Okey. Okey, istilah TL ni dia adalah kepanjangan dari tube luminescent, okey. Yang juga ada menyebutkan tube lamp, iaitu lampu penerang yang berbentuk tube ataupun tabung. Okey. Kemudian pergi kedai dia ada pula lampu jenis T5, T8, T12. Apa benda ni ni bila teknologi semakin berubah, dia T5 ni yang setakat yang saya tahu, saiz lampu T5 nampak burung pun bersetuju dengan saya, berkicau-kicauan indah pagi ni kan. Dia bersetuju dengan saya Okey. Untuk T5 saya tak tahu, mungkin tuan-tuan tak dengar kot bunyi burung tu sebab saya boleh dengar. Sebab mic saya ni dia tak tangkap bunyi burung tu. Barang-barang yang saya pakai ni semua tangkap diri saya je. Kamera tangkap diri saya, mic tangkap suara saya. Okey. Okey. Lampu dia ada T5, T8, T12. T5 ni apa? T5 ni lampu biasanya lampu yang jenis dulu, lampunya saiz kecil sikit. Lampu penaflor tapi dia saiz kecil. Ni dia punya diameter. Tim produksi saya kata diameter. Diameter dia saiz kecil. Okey. Kalau T8 sekarang ni T8 dengan T12. T8 okey, kat bawah ni pun ada tulis kan, perubahan teknologi. T5 bersaiz lebih kecil dari T8 dan T12. Okey, T5, T8 biasanya dia ada cok. T5, T8 biasanya ada cok. Tapi T12 tak ada cok. Jadi kalau tak ada cok ni lampu apa? Lampu LED. Lampu LED. Lampu LED ni kalau tuan-tuan beli, perumah ni kalau beli satu set per rumah ni kosong, tak ada apa pun. Cuma ada holder kiri kanan, adalah wire 2. Tu je. Okey. Kalau tuan-tuan beli lampu LED, saya bagi tahulah siap-siap kan, pergi kedai cakap, "Oh, toke you tipu beli barang semua kosong dalam, harga mahal." Bukan. Lampu LED memang dia kosong, dia tak ada cok, dia tak ada starter. Okey, dia tak ada cok, tak ada starter Dia ada holder ni, kemudian ada wire 2 je. Lampu tu terus cucuk masuk. Dia tak ada starter, tak ada tak ada cok. Okey. Sebab apa? Sebab dekat lampu ni dia ada circuit dia. Special. Ni, dia macam pemancing pula kan. Okey, kalau tuan-tuan tengok ni barang saya ni. Op. Dia tak nak zoom lah, dia zoom muka saya. Ni dalam ni dia ada satu litar elektronik. Dia comel je litar elektronik ni. Dia dah ada dia punya kapasitor, dia dah ada barang-barang dalam ni. Dia ada satu transformer. Kecil je. Tak nak zoom lah dia. Sebab selagi muka saya ada, tak apalah. Tapi kalau tuan-tuan beli barang ni, tak ada pun kita check. Barang ni special LED, dia dah ada barang ni. Jadi dia tak adalah starter apa semua tu tadi. Okey. Yang itu kalau kita beli nak ganti lampu, saya syorkan kalau nak ganti daripada lampu penaflor biasa, tukarlah kepada LED. Yang pertama tadi dia jimat tenaga. Jimat tenaga sebab apa? Sebab kita cerita tadi kecerahan dia menyamai kadar watt yang lebih tinggi tu. Lampu LED ni dia terang. Okey, kenapa lagi satu orang kata jimat tenaga saya kata orang kata long lasting apa benda kan? Guna jangka hayat dia lama. Pasal apa lama? Sebab ni dia banyak lampu. Terbakar satu, ada lagi sebelah. Saya banyak ni. Ni semua lampu dia, yang kecil-kecil ni semua lampu. Oh, tak nampak Tak nampak, saya tunjuk kamera. Okey. Ni yang nampak petak kecil-kecil ni, dia adalah lampu. Jadi kalau satu terbakar, dia ada support lagi sebelah. Sebab tu dia mahal lah. Sebab dia banyak lampu. Okey. Kalau ikutkan slide saya, sampai situlah. Sebab slide ke-13 ni macam tu kan. Terima kasih kan. Tapi saya masih menantikan, ada tak soalan-soalan kalau nak bertanya? Ni ada 570 yang bersama-sama dengan saya kat sini, viewer kita. Kita pun dah mencecah hampir 1 jam. Dah 1 jam 22 saat dah. Okey. Ada tak nak bertanya soalan? Kalau saya boleh jawab, terima kasih atas pencerahan ilmu yang bermanfaat. Ya, bab lampu dia memang cerah lah. Nurulizah binti Abu Hasan. Baik, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan tim saya pagi ni. Okey. Lagi ada soalan?
Kalau ada soalan saya boleh jawab. Okey. Okey, kalau tak ada, boleh saya tunggu lagi. Urus dia tak marah. Urus dia dah bagi kat bawah tu klik sijil untuk dapat e-sijil. Okey. Ini yang bersama dengan saya insya-Allah 500 berapa ni? 540 insya-Allah boleh dapat sijil-sijil tu. Okey. Ada tak yang lain kalau nak bertanya? Silakan. Sebarang soalan ada tak? Saya suka untuk berkongsi lagi dalam minit-minit kecederaan. Ada tak soalan yang saya tertinggal? Kalau lampu tiba-tiba tak menyala, cok atau starter? Kalau lampu tiba-tiba tak menyala, kena tengok cok atau starter. Okey, tadi saya cerita kita biasanya mula-mula kita akan tengok tiup lampu dan juga starter. Sebab cok tu dia dah ke dalam. Okey, nak buka cok ni, pastikan litar kita semua off lah. Pastikan switch kita off, pastikan MCB off untuk keselamatan. Okey. Tapi kalau cerita yang lebih advance sikit, saya cakap tadi, lampu tak menyala, beli lampu LED, buang starter, biarkan cok dalam tu, buang starter, insya-Allah dia boleh menyala. Kalau tak boleh menyala juga, bypasskan tuan-tuan punya cok tadi. Cok tu boleh bypass. Ada soalan ke? Oh, ada soalan. Mana saya tengok? Nak tanya Zani Zukeridin. Nak tanya kalau bumbung rumah kita bocor, air mengalir pada lampu Kalimantan, still boleh pasang atau kena tutup lampu tersebut? Okey. Soalan ni pun bagus. Okey. Kalau bumbung bocor lampu tu kita boleh pakai ke tak? Okey. Yang kita takut sekarang ni, lampu tu duduk kat atas siling, air menitik. Bila kita on, lampu memang boleh menyala. Lampu ni cerita dia, selagi dia tak short dengan dua benda yang berbeza. Dalam lampu kita ada, dalam litar kita ada live, ada neutral, ada earth. Selagi dia tak short dengan dua perkara, contoh live, dia tak short dengan neutral, tak ada masalah lagi. Katalah air kita kena dekat live, tapi masalah sekarang ni air tu menitik ke bawah, menitik pula kena dekat kita. Tapi insya-Allah air ni sentiasa putus-putus. Kalau kita zaman sekolah pun kita lukis air tu putus-putus kan. Tapi kalau air tu sentiasa bersambung, dia datangkan bahaya. Jadi pindahkan lampu, tutup lubang lah. Okay, pindahkan lampu tu, jangan pakai. Kalau boleh jangan on. Okay, sebaik-baiknya jangan on. Dia boleh mendatangkan bahaya bukan pada barang saja, dia boleh datang bahaya pada kita juga, dan boleh bagi risiko pada rumah juga. Okay, ada lagi soalan yang lain? Ada soalan sekejap, saya tengok. Starter tu nak kena bypass ke cik? Oh, ni Abu Kunitachi starter nak bypass untuk apa Yang tadi cerita lampu LED lampu LED tak payah bypass starter tu cabut je lah. Sebab kalau saya pernah cuba, ni cerita pengalaman, saya pernah cuba. Sebab kadang-kadang kena jadi MacGyver sebab nak jadi pengajar ni. Kalau tak cuba, saya pun tak tahu kan. Jadi saya pernah pasang lampu LED dengan starter. Dia ada jenis lampu LED yang baru sekarang ni, dia ada starter. Tapi saya dekat rumah, saya ganti lampu penaflor biasa, dia memang ada starter, saya masuk LED, dia jadi short. Sebab apa short? Kita tengok gambar balik semula. Ada soalan kan? Saya tunjukkan gambar. Okey, dekat sini. Ni yang pengalaman saya lah. Pengalaman saya, bila saya masuk lampu LED, LED ni dia tak boleh, dia pin satu live, satu lagi neutral, tu je. So bila saya bypass kat sini, dia jadi short antara live dan juga neutral. So dia meletup kat rumah saya lah. Ni dekat rumah, saya test dekat rumah, dia meletup. Saya harap menjawab persoalan tu. Okay, menjawab persoalan tu. Oh, tak keluar ke gambar tadi? Saya tunjuk. Bagus. Yang tadi? Yang ni tadi ni tadi tak keluar ke? Minta maaf, Cik Abu Kunitachi tadi kan. Ni kalau buang starter, dia tak payah bypass. Sebab saya hari tu saya sambung, dia meletup. Ni tak payah cabut. Saya rasa Cik Abu Kunitachi ni, Tuan Abu Kunitachi ni mungkin orang elektrik ni kan. Soalan dia tu macam dia nampak faham lah. Jadi saya rasa kalau saya beritahu tak payah bypass tu, dia faham tu. Okay, ada soalan lain ke? Kat mana soalan Terima kasih. Macam mana nak kenal pasti saiz lampu holder untuk lampu downlight? Okey. Downlight ni dia bukan macam lampu penaflor biasa. Dia memang ada, downlight ni datang dengan perumah dia sendiri. Dia datang dengan perumah dia sendiri. Jadi bila kita, sebab downlight ni dia macam-macam jenis, ada yang pin, ada pin cucuk macam tu, ada yang jenis kilas, ada yang jenis skru. Okey. Ada yang jenis lekat. Dia macam-macam. Jenis lampu downlight ni apa? Macam mana saya nak cerita? Downlight ni kalau dekat rumah selalu orang pasang lampu yang comel-comel dalam siling. Nampak macam dalam siling, sebenarnya dia tebuk siling tu,
lampu tu dia masuk ke dalam lah. Dia adalah panjang ke dalam. Cuma kita nampak dia ngam-ngam dekat shieling. Okay, lampu downlight, dia holder dia datang, dia mesti ngam dengan saiz dia. Dia tak boleh. Tadi saya dah tunjuk gambar-gambar kan, lampu yang ada pin dekat atas, ada pin dekat tepi. Dia bergantung kepada jenis lampu tuan-tuan, baru boleh tengok holder dia. Tapi downlight, setakat pengalaman saya, downlight rosaknya, dia tukar satu set. Tapi kalau bulb boleh tukar, okey lah. Sebab dia ada, sekarang ni ada satu jenis downlight yang dia memang, dia pattern macam tu je. Jadi bila rosak, kita tak boleh beli bulb dia. Dia kena ganti one set. Sekarang pun downlight tak mahal lah. Downlight paling murah saya rasa RM10 boleh dapat. Yang mahal, tuan-tuan boleh pilih. Tekan switch kali pertama, keluar lampu putih. Tekan switch kali kedua, keluar lampu kuning. Tekan switch kali ketiga, keluar lampu hijau. Tekan switch kali keempat, tak menyala apa-apa. Okey, dia maju lah sekarang ni, dia macam-macam. Okey, ada ke soalan lain yang saya tertinggal? Okey, saya harap Puan Ira Puteri, Puan Ira Puteri boleh dapat jawapan saya tadi. Macam mana nak pilih size holder untuk downlight, ada ke yang lain yang saya tertinggal? Tim-tim produksi saya kata tak ada soalan yang saya tak jawab. Okay. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas peluang dan ruang yang diberikan oleh Jabatan Pembangunan Wanita, Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Sembilan. Okay. Jadi saya daripada tim produksi College Community Jelebu, mengucapkan sangat-sangat ribuan terima kasih kepada semua. Selamat berpuasa. Moga ada manfaat daripada apa yang kita share hari ini. Sekian dulu daripada saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Segala kebaikan datang daripada Allah, keburukan kelemahan daripada diri saya sendiri. Hakikat tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih-Mu ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan. Saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selalu.